dari Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, Nabi bersabda, inna lil masajidi autadan al malaikatu julasa'uhum in ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aaduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Nah, sesungguhnya bagi masjid-masjid itu ada para autad ataupun pasak-pasak, iaitulah orang-orang yang menjadikan asas bagi mengimarahkan masjid tersebut. Setiap masjid, Allah kata, ada dia punya pasak dia. Dari segi pengimarahan masjid tersebut, foundation pasak masjid tu dah ada lah. Masjid tu sendiri ada tiang, ada macam-macam lah, bangunan yang kukuh. Tapi Allah nak cerita di sini, yang mengimarahkan masjid itu pun dipanggil autadan atau disebut sebagai pasak-pasak. Para malaikat adalah teman-teman duduk mereka. Maknanya pasak masjid ni, orang-orang yang melazimi masjid setiap waktu, orang yang melazimi, orang yang sayang kepada masjid, orang yang berdemo untuk masjid, orang mengimarahkan masjid, menghidupkan masjid, para AJK, para imam, para bilal yang hati mereka di masjid, nak tolong masjid, nak bangunkan masjid, nak mengimarahkan masjid, nak supaya masjid ini aman damai, nak menjaga masjid, hatta buang tai cicak masjid pun ini dikira sebagai auta dan pasak-pasak masjid. Pasak-pasak masjid. Pasak masjid ni siapa kawan dia? Malaikat. Kalau kita nak berkawan dengan malaikat, jadilah pasak masjid. Hujan ke, panas ke, ribut ke, PPD PKP ke, saya jadi PPD pula lah, PKP ke, sedih kalau tak boleh datang tu. Maknanya inilah jadi kita jadi pasak masjid. Kawan-kawan kita, teman-teman kita ataupun teman-teman orang pasak masjid ni ialah malaikat. Sekiranya mereka tidak hadir ke masjid oleh kerana sakit ke, oleh kerana keuzuran ke, oleh ada kerja lain ke, para malaikat itu akan mencari-cari mereka. Para malaikat pergi cari kat rumah. Ini yang kita nak berteman ni, ini yang kita nak berkawan ni. Kalau tak kita ni, masa depan mata ingatlah ada lah. Hilang berhari-hari, masuk buat 4-5 kali, dia belum sampai, orang belum sampai, tak ada tanya khabar pun. Masa jumpa cakaplah, tanyalah, sihat tak? Sihat. Masa jumpa je. Masa tak ada, tak ada. Tapi kalau kita bertemankan para malaikat, inilah dia. Sekiranya mereka tidak hadir ke masjid, para malaikat itu akan mencari-cari mereka. Dan sekiranya mereka jatuh sakit, para malaikat itu akan menziarahi mereka dan mendoakan mereka. Ni barulah orang kata ni teman sejati, menjadi pasak-pasak masjid. Dan sekiranya mereka mempunyai hajat yang diusahakannya, maka para malaikat itu akan membantu mereka. Ini orang masjid. InsyaAllah, nasya Allah Ta'ala, ataupun kita berdoa bahawa Allah Ta'ala mempermudahkan kita untuk jadi pasak-pasak masjid. Orang semua penuh dekat pasar raya, orang penuh dekat dekat pasar malam, orang penuh tempat keramaian, tapi kita di masjid. Allah Ta'ala pilih kita di masjid. Jadi insya-Allah selayaknya lah insya-Allah kita digelarkan sebagai pasak-pasak masjid. Insya-Allah nescaya Allah Ta'ala menjadikan malaikat-malaikatnya lah kawan-kawan seduduk kita ataupun kawan-kawan
apa yang membimbing kita, yang melawati kita bila kita sakit, dan mendoakan kita semasa kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya lanjutkan dengan membaca kitab Manhajul Qasidin atau Minhajul Qasidin, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Qudamah Ibn Maqdisi, Ibn Qudamah, dalam bab bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran, dalam bab ke-6. Kita dah baca itu sikit, jadi kita sambung sikit lagi. Al-Bukhari meriwayatkan hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Oh, Masya Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ataupun orang-orang yang baik di kalangan kamu ialah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Inilah dia. Nak jadi orang terbaik, bermuamalahlah kita dengan Quran. Mana kita jangan tinggal Quran. Tak tahu, belajar. Termasuk dalam khairukum. Orang yang bermuamalah dengan Quran ini akan sentiasa menjadi orang terbaik. Daripada kalangan ramai-ramai malaikat yang membawa Quran dan ditugaskan untuk bawa Quran turun kepada Rasulullah SAW, iaitulah Jibril. Jibril bermuamalah dengan Quran, bertugas, berfungsi dengan Quran. Maka Allah Ta'ala muliakan dia menjadi Sayyidul Malaika, menjadi apa? Ketua bagi segala para malaikat. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, iaitulah bulan Ramadan. Umat yang dulunya dihina, tidak dikenali, dan menjadi apa? Hamba abdi pada umat-umat lain, apabila mereka mendapat Quran dan mengamal Quran, mereka menjadi orang yang khair ummah, umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan, iaitulah para sahabat baginda Rasulullah. Dan begitu juga dengan kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Belajar, tak tahu baca, mengaji, belajar Quran. Sudah tahu Al-Quran, baca Quran. Dan sepatutnya kita baca Quran hati-hati. Orang kata kalau kita tak baca Quran, orang yang meninggal Quran ni jadi orang yang lalai. Kalau kita membaca Quran, kita dihindari daripada penyakit orang-orang yang lalai. Para ulama membahaskan berapa ayat yang perlu kita baca satu hari supaya kita tidak termasuk daripada golongan orang yang lalai. Berapa ayat? Ada yang ulama mengatakan 60 ayat. Ada ulama mengatakan 40 ayat. Tapi yang saya berpegang ialah 40 ayat. Kerana ada 2-3 hadis tentang 40 ayat ini. Dan kita hendaklah baca Quran dalam keadaan kita sedar bahawa kita baca Quran, dan kita tamak, dan kita berasa untuk memuliakan Quran. So man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Quran, wa 'allamah, yang dah tahu Quran, mengajar Quran. Kerana kita, yalah, maaf cakap lah kan, kadang-kadang
Kita tahu baca Quran, kita faham, kita elok baca Quran, tapi kadang-kadang kita tak mengajar Quran. Yang senang kita ajar siapa? Anak-anak kita. Kadang-kadang kita pun hantar anak-anak kita ke orang untuk ajar, kita tak ajar sendiri. Jadi kita dah terlepaslah peluang itu. Tidak mengajarkan, keluarga tidak mengajarkan anaknya sendiri tentang Al-Quran. Jadi kalau nak jadi sebaik-baik orang, maknanya kita man ta'allama al-Quran, siapa mengajar Quran, wa 'allamah, dan belajar Quran dan mengajarkannya. Apa juga mengajar Quran, mengajar baca Quran, mengajar tajwid Quran, mengajar lagu Quran, mengajar tafsir Quran, mengajar tadabbur Quran, mengajar bagaimana mengamalkan Quran. Semua itu bersangkutan dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Apa-apa juga berkaitan dengan Quran. Kerana Quran ini suatu benda yang begitu berharga sekali. Bahkan disebutkan bahawa 3 benda pandang pun dah dapat pahala. 3 benda kita pandang je dah dapat pahala. Pertama apa? Ibu bapa kita. Kalau kita ada mak ayah, kita pandang dia, pandang rahmat itu pun sudah mendapat pahala. Yang kedua apa? Yang kedua Kaabah. Tak payah dah kita pandang Kaabah, duduk depan Kaabah, pandang Kaabah dan berdoa supaya Allah Ta'ala menaikkan mahabbah Kaabah. Sudah mendapat, pandang saja sudah mendapat pahala. Dari 3 Quran. Pandang Quran pun begitu juga. Nah, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas." Qila man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah, bagi Allah azza wa jalla itu golongannya di kalangan manusia. Maknanya Allah ada ahli-ahli dia. Ahli ni sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ahli ni maknanya dia keluarga. Kalau kita kata ni ahli kita, ahli rumah kita, keluarga kita. Ahlul bait, ahlul bait, keluarga Rasulullah, ahl. Mana keluarga. Jadi Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan Allah pun ada ahli dia, ada keluarga dia. Baginda bertanya, baginda ditanya, siapakah mereka itu? Qila man hum ya Rasulullah. Ditanya orang, siapa mereka itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, ahli Quran itu, ahli Quran ialah mereka itu ya golongan Allah dan yang teristimewa di sisinya. Ahli Quran itu ialah ahli Quran, dia jadi macam sabda baginda, ahli Al-Quran, mereka itulah ahli golongan Allah yang teristimewa di sisinya. Bila ditanya siapa dia Rasulullah, dia kata, Rasulullah kata ahli Al-Quran. Ahlillah ni mana ahli Al-Quran. Siapa yang menjadi ahli Al-Quran, maka dia menjadi ahlullah. Siapa yang menjadi keluarga Al-Quran, maka dia akan menjadi keluarga Allah. Bila keluarga Allah ni kan dapat banyaklah keistimewaannya di sisi Allah, di sisinya, sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di Al-Quran. Apa makna ahli Al-Quran? Kalau kita dalam bahasa kasar, dalam bahasa biasa, kalau kita ahli ni, ahli sesuatu perkara, maknanya kita tahu selok belok perkara tersebut.
Oh dia ni apa ni? Ahli motor. Mahdi dia tahu selok bedok motor tersebut. Bunyi motor pun kita dah tahu dah. Ini motor sakit, ini motor nak mati, ini motor, kita dah tahu dah. Apa spare part dia? Di mana nak dapatkan spare part ni? Macam mana nak beli? Kita tahu semua. Begitulah dengan Al-Quran. Orang yang mahir baca Quran, orang yang selalu baca Quran, orang yang selalu tadabbur Quran, orang yang beramalkan Quran, itulah ahli Quran dan disebut sebagai ahlillah ataupun keluarga Allah. Dalam hadis yang lain bersabda, Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan nyeksa hati mereka yang menghayati Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Sayuti dalam kitabnya Jami' Al-Kabir. Nah, daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Amru radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, yuqalu li sahib al-Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, li sahib al-Quran, kali ini dengan perkataan sahib, iaitulah orang yang mempunyai Al-Quran, tuan punya Quran, ataupun orang yang mahir Al-Quran, orang ahli Al-Quran, baca Quran. Bacalah dan wartaqi, dan naik tingkatkan. Bacalah sebagaimana kamu membacanya secara tartil dunia dahulu. Sesungguhnya kedudukan kamu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Ini Allah Ta'ala ataupun Rasulullah SAW menceritakan perihal ahli Al-Quran di akhirat besok. Bagaimana kedudukan mereka di akhirat besok. Di akhirat besok, kita orang yang mahir Quran ini akan dipanggil untuk membaca Quran. Dalam hadis yang lain disebutkan ada satu occasion, ada suatu upacara baca Quran. Dipanggil orang-orang mahir Quran, para hafiz, para orang mahir Quran, ahli Quran, sahib Al-Quran ini dipanggil ke depan, dan katanya dan dalam hadis tersebut disebutkan duduk di tempat istimewa, di atas pentas ke, di atas mimbar ke, tempat yang tinggi yang dapat dilihat oleh semua orang, semua ahli syurga. Lalu dikatakan kepada dia, iqra, bacalah dan perelokkanlah bacaanmu. Tapi dalam terjemahan ini diperelokkan, tapi semua wartaqi ini naik darjat kamu. Bacalah sebagaimana kamu membacanya secara tartil di dunia dahulu. Sesungguhnya kedudukan kamu ada di akhir ayat yang kamu baca. Quran ni, status kita di sisi Allah Ta'ala dalam syurga besok ialah sebanyak mana kita baca Quran. Kalau kita baca sikit, status kita rendah lah. Sebanyak mana kita baca Quran? Berapa kali Quran kita tamat setahun? Itulah status kita. Kalau kita nak tinggi status kita di akhirat besok, bacalah banyak Quran, akan tinggi status kita. Iqra wartaqi, baca naik, baca sikit naik, baca lagi naik. Ni macam cerita orang bawa kapal terbang. Orang bawa kapal terbang ni, dia kira berapa jam dia terbang. Berapa jam dia terbang. Banyak jam dia terbang, maka tinggilah status dia. Dan gaji dia pun naik. Jadi dia kira, kalau kita bawa kereta ni, kita tak tahu status tu, tak ada, kita tak bilang, dia tak dikira status tu. Tapi kalau orang bawa kapal terbang,
Dia kira status dia tu berapa ribu jam dia terbang. Oh, maknanya begitulah Quran. Sebanyak mana kita baca Quran, maka setinggi itulah status kita di akhirat besok di sisi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Al-Quran ni jangan main-main. Kita kena memuliakan selalu berada di hati kita. Dan sekarang ni lah bukan tak susahnya, maknanya kita kena ada satu pemikiran lah. Nak baca Quran sekarang ni, yalah ada lah orang kata jangan tukar mushaf Quran biasa ni dengan handphone punya Quran dan sebagainya. Tapi bagi saya, yalah, memanglah baca Al-Quran dengan mushaf itu lebih baik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kalau nak baca dengan mushaf itu, banyaklah sikit dia punya effortnya ataupun usahanya. Dah kena cari mushaf, dah kena bawa mushaf. Dan kalau handphone sudah berada di tangan kita, mana-mana pun buka ada, dah baca, alhamdulillah, kita dah baca Quran. Bahkan mereka telah decide bahawa, telah buat keputusan bahawa dengan pegang handphone ini tidak perlu kepada wudu. Lagi menyenangkan. Memanglah kalau kita baca Quran dengan wudu, dengan penuh, dengan tertib dan sebagainya, itu lagi banyaklah pahalanya. Itu sudah semestinya, kerana Al-Quran atau pahala ini dibina atas masyakkah, di atas kesusahan itu. Lagi susah kita nak buat satu benda, maka lagi banyak pahalanya. Tapi saya susah pun sampai kita tak dapat melaksanakannya pun, kita hilang juga pahalanya tu, kan? Jadi kalau kita, sebab tu saya ada 2-3 versi lah dalam ni Quran, dan dia pun ada dengan bookmark, dengan tafsir, dengan terjemahan per kata bagi orang-orang yang tak berapa faham dalam bahasa Arab dan sebagainya, tak berapa Quran. Tekan aja keluar mana. Kita senang nak tadabbur, kita senang nak baca. Kalaulah bawa Quran biasa tu, alhamdulillah. Tapi maknanya memang susah lah. Kita tunggu-tunggu bas pun, ataupun tunggu-tunggu orang rumah pergi pasar pun kita tak boleh baca. Tapi kalau dalam ni kita duduk dalam kereta biasa pun kita boleh membacanya. Sekurang-kurangnya kita tidak terlepas. Kita tidak terlepas. Balik kepada poin kita tadi. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukan kamu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Maknanya status kita insya-Allah Taala besok ialah sebanyak mana kita sudah clock in. Orang panggil clock in lah. Telah sebanyak mana kita sebenarnya baca Quran itu. Jadi hadis ini ialah daripada hadis Abu Daud dan Ahmad, sanadnya sahih seperti yang telah diperakukan oleh At-Tirmizi yang mengatakan kesahihannya. Nah, Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, maksudnya sini tak ada teks, saya baca terjemahannya lah saja. Pada hari kiamat kelak, ketika kubur telah terbelah, maknanya di akhirat besok, bila kita keluar dari kubur, Al-Quran akan datang menemui setiap orang yang membacanya di dalam bentuk seorang lelaki yang pucat wajahnya. Oh, pucat maknanya wajah yang cantik lah, fair, wajah yang cantik. Maknanya besok bila kita keluar daripada kubur, ada seorang lelaki menyambut kita. Orang sambut kita. Kita pergi satu tempat yang kita tak tahu, kita tak kenal orang, kita tak biasa, tiba-tiba ada orang sambut kita. Apa rasa?
tentu rasa gembira. Kita sesak di kampung, satu kampung, ada orang tanya khabar, abang, pakcik, nak pergi mana? Tentu kita gembira. Begitulah juga apa yang berlaku besok ketika kubur berbelah. Al-Quran akan datang menemui setiap orang yang membacanya dalam bentuk seorang laki-laki yang disebut pucat wajahnya. Al-Quran berkata, adakah kamu mengenaliku? Dia menjawab, aku tidak mengenalimu. Quran tanya, saya nak teman awak ni, awak kenal tak saya? Siapa dia? Orang tu menjawab, kita nanti jawab, tak kenal. Aku adalah Quran. Lalu Quran itu berkata, aku adalah Quran, temanmu yang telah menyebabkan kamu berasa dahaga ketika panas terik dan berjaga ketika waktu malam. Maknanya ni akulah ni Quran yang kamu atas dunia bersusah payah berjaga malam baca aku, menemani aku. Dahaga pun dahagalah kamu. Puasa-puasa pun kamu baca Quran, kamu bersusah payah membacaku. Setiap peniaga akan mempertahankan perniagaannya, dan aku pada hari ini akan mempertahankan setiap urusanmu. Dia kata tak apa, jangan bimbang, jangan susah, saya akan pertahankan kamu daripada segala kesusahan urusanmu hari ini. Dia bagi jaminan. Masya Allah. Sebab itu sebenarnya amalan baca Quran ni sebenarnya amalan yang begitu mulia, begitu yang tak perlukan modal sebenarnya. Tak susah. Maknanya kalau kita nak berniaga, inilah satu perniagaan yang betul-betul lumayan. Kalau kita ada kemudahan nak bersedekah, of course lah, itu pun jalan yang paling baik, yang baik. Tapi kita bermodal. Kita bermodal, maknanya kita kena ada benda. Kita ada benda. Kita kena ada barangnya, kita kena ada, kalau kita kena ada tenaganya. Tapi bermuamalah dengan Quran sebenarnya macam tak ada air hujannya. Datang hujan tak ada, kita punya. Begitulah ibarat kalau kita bermuamalah dengan Quran, begitu senang sekali sebenarnya. Cuma itulah, kerana senang ni yang kita terlepas. Yang nak hilang, nak aman daripada siksa kubur, baca apa? Quran surah Al-Mulk. Hadis sahih, tidak diragukan lagi. Al-Mulk. Jangan tidur sebelum pada baca surah Al-Mulk. Setengah tempat dah amal, maknanya lepas pada Isyak semua pakai baca. Ada, saya pergi 2-3 masjid saya mengajar tu, baca surah Al-Mulk. Kerana yalah, kalau kita balik rumah ni, tahu sajalah. Kalau dah balik rumah ni, tahu sajalah. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang alhamdulillah. Kalau kita baca atas katil, kalau kita baca atas katil, belum habis lagi dah. Sampai dengan dekat kha sajalah. Kha. Nak pergi dal zai dah tak dapat dah. Kha sajalah kita. Jadi, tapi sebenarnya amalan yang sebenarnya mudah, tapi memerlukan pemikiran yang strategik. Pemikiran strategik. Yang paling senang kalau kita hafal lah. Tak banyak pun. 30 ayat dia. Saya kalau solat maghrib ke Isyak, lepas pada pada solat qabliyah, sebelum imam, sebelum Bilal qamat pun saya boleh tamat dah surah Al-Mulk. Boleh kita hafal just masa tu je.
3-4 minit saja. Sudah kita sudah boleh khatam. Jadi kita cari peluang tu. Nah, balik ni. Aku adalah Quran temanmu. Setiap niaga akan mempertahankan perniagaannya, dan aku pada hari ini akan mempertahankan setiap urusanmu. Lalu dia diberikan kekuasaan di sebelah kanannya dan keberkekalan al-khuld sebelah kirinya, dan dipakaikan mahkota kehormatan di kepalanya. Maknanya besok orang ni dengan berkat Quran dia beri kekuasaan, dia beri khuld. Khuld maknanya dia akan kekal. Kekal dalam syurga. Dan dipakaikan taj, dipakaikan mahkota di kepalanya. Kedua ibu bapanya pula dipakaikan dua pakaian yang tak ternilai harganya, walaupun dibandingkan dengan sisi dunia. Bahkan mak bapak kita yang baca Quran ini, mak bapak kita pun akan mendapat pahala tersebut sehingga dipakaikan mahkota kepada kedua ibu bapa kita. Yang mana pakaian ini, pakaian dipakai kepada kedua ibu bapa kita ni tidak ada tolok bandingnya, dari segi kecantikan, dari segi nilai, walaupun dibandingkan dengan seksi dunia. Kedua-dua bapa kita berkata, bapa kita pun heran, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian ini? Dijawab, kerana anak kamu telah mengambil Al-Quran, membaca dan beramal dengannya. Mak bapak kita tanya, ini daripada mana ni? Terkejut. Tak semena-mena diberikan kemuliaan itu. Lalu dijawab, inilah balasan kerana anak-anak kamu membaca Quran, mengamalkan Quran. Maknanya ini suatu kemuliaan yang begitu besar sekali lah. Kemudian dikatakan kepadanya, baca dan naiklah ke tingkat-tingkat syurga serta bilik-biliknya. Dengan itu dia sentiasa naik selama mana dia membaca Quran, sama ada secara cepat atau tartil. Maknanya kalau kita baca Quran ni di akhirat, itulah mak kita akan menerima pakaian yang cantik, kedudukan yang tinggi, sebagaimana yang dia sebut tadi kata. Iqra wartaqi, naik, baca dan naik darjat. Gitulah. Naam. Ibnu Mas'ud Rasulullah berkata, seorang ahli Quran seharusnya dapat dikenali dengan malamnya yang digunakan untuk beribadat, sedang manusia lain nyenyak tidur, dan pada siangnya dengan berpuasa sedang manusia lain berbuka. Dia juga seharusnya dikenali dengan sedihnya ketika manusia lain bersukaria, dengan esak tangisnya ketika manusia lain bergelak ketawa, dengan diamnya ketika manusia lain sedang banyak bersembang, dan dengan khusyuknya ketika manusia lain bersikap takabur. Nah, mana ini sifat-sifat ahli Quran. Sepatutnya ahli Al-Quran yang disifatkan yang menepati sifat-sifat ahlillah dan sebagainya, inilah dia. Orang yang beramal Quran ini, ataupun orang yang ada Quran ataupun ahli Quran ini, itulah dia. Malamnya dihidupkan, malamnya dengan ibadat, siangnya dengan berpuasa. Orang lain suka-suka gelak-gelak, dia bersedih dengan sedikitnya pahala yang ataupun sedikitnya amalan dan sebagainya. Maknanya dia memang menjaga semua kedudukan. Sebab tu tinggi kedudukannya.
Kan kita ada satu video yang sehingga orang ni dia hafiz Quran, maknanya dia peruntukkan kurang-kurang dia kata 1 sehingga 2 jam sehari untuk dia melancarkan Quran. Dan satu hari itu kan dia pergi shopping, dia terlihat benda yang tak patut dilihat, maka dia kata dia hilang 5 juzuk Quran. 5 juzuk Quran terlupa. Lalu dia berjanji pada diri dia tak pergilah shopping tempat-tempat macam itu. Kita kan, itulah tempat kita. Jadi maknanya sebab tu disebutkan sini ahli Al-Quran tu begitu kehidupan dia. Begitu kehidupan dia. Dia menjaga tutur katanya, dia menjaga amal ibadatnya, dia menjaga masanya, dia menjaga kebaktiannya, dia menjaga malam dia, menjaga siang. Itu Al-Quran. Kalau dia tak jaga, akan hilang lah. Kalau dia tidak menjaga Al-Quran itu, dia akan hilang Al-Quran itu. Kita nak azan dulu kah? Azan dulu lah. Beri laluan ke azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
حق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على اللهم ربنا. Nah, jadi ahli Quran itu sebenarnya begitu sekali kehidupan dia. Didisiplinkan dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu berada dalam dirinya, hidup dalam dirinya sehingga terpancar melalui panca inderanya, melalui perbuatannya, percakapannya, amalannya, kehidupannya itu sendiri. Sebagaimana disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasul, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu ialah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang berjalan. Begitu juga dengan disebut dengan Ahlul Quran. Seorang Al-Quran itu seharusnya gitulah, bersifat dengan sifat yang amat mulia. Al-Quran juga tidak seharusnya bercakap kasar, lalai, bersuara keras dan bengis. Itu ini kata-kata Ibnu Mas'ud lah, bukan hadis, tapi asar. Maknanya itulah yang didapati, yang diperkatakan oleh Ibnu Mas'ud. Orang Al-Quran itu berganti sifatnya. Al-Quran tidak seharusnya bersifat kasar, lalai, bersuara keras dan bengis. Oleh sebab itu maknanya para sahabat, mereka merasakan bahawa bila mereka terima 10 ayat, mereka tak nak baca yang 10 ayat yang berikutnya, kecuali mereka nak amal 10 ayat ni dulu, barulah nak belajar yang lain. Maknanya para sahabat ni bukan baca Quran, mana baca nak amalkan. Baca nak amalkan. Maknanya bila dia baca 10 ayat, dia tak mau move, dia tak mau beralih kepada 10 ayat yang selepas itu, kecuali mereka mantapkan kefahaman, amalan, tadabbur betul-betul ayat ni sebelum kita berpindah kepada ayat dan seterusnya. Kita ni tak, kita ni kadang-kadang baca Quran ni nak habis je. Nak habis Quran je, faham ke tak? Betul lah al-muta'abbadu bitilawatih, maknanya baca pun dapat pahala, betul lah. Tapi kalau boleh kita baca dengan, ada sesi kita baca, tapi ada sesi kita peruntukkan untuk kita tadabbur, memahami ayat-ayat tersebut. Sebagaimana kita pada kuliah sebelum ini saya menceritakan tentang bagaimana 5 aspek yang terabai, diabaikan dulu oleh umat Islam, yang Allah, yang Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Takhudul Qur'ana mahjura, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi itu supaya kita mantap. Itu yang para sahabat menjadi orang yang terbaik pernah diutuskan ataupun pernah berada di muka bumi Allah. Bapa kepada Iqbal, nasihat Iqbal tentang bagaimana nak merasakan kehebatan Quran dan bagaimana kita nak rasa benda ni begitu harga, betul berharga Quran ini. Apa yang diperkatakan oleh Quran itu. Bapa Iqbal berpesan, dia kata, kamu baca Quran, ingatlah seolah-olah itulah kali pertama kamu jumpa dengan ayat-ayat ini. Kita ni kan, kalau kita dah, alah ini dah biasa, ini dah biasa, jadi kita tak rasa kehebatan itu. Kita tak rasa tidak rasa apa yang berharga tentang Al-Quran itu ataupun ayat-ayat itu. Kita akan berharga rasa kalau dia baru. Baju baru, oh kita sayang. Kain baru, oh kita sayang. Kereta baru, lagilah sayang, jilat-jilat sekali. Kan? Benda baru. Baru kita berharga, baru kita rasa. Jadi
Bapa Iqbal berpesan, wahai Iqbal, kalau kamu nak rasa Quran itu, rasa kehebat Quran itu, rasalah sebagaimana para sahabatmu rasa, iaitulah seolah-olah mereka ni baru terima wahyu, baru kali pertama. Supaya kita dapat ataupun kita merasakan benda tu berharga, kita rasa benda tu baik untuk kita. Kalau orang kata dah mangli dah, itu yang kita jadi tak rasa kehebatan itu. Dan tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah sekalian, saya ingat itu sajalah yang tidak teratur dan tidak susun pada saya pada malam ini. Dan apa yang baik itu datang Allah Ta'ala. Kalau ada sebarang kekurangan, keburukan dan sebagainya, kekeliruan semuanya datang daripada kekurangan dan kejahilan saya lah. Dan saya minta ampun dengan Allah Ta'ala dan minta ampun dengan tuan-tuan dan puan kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa assallallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك المؤمنون حقا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.